Jiran saya dapat jual harga tinggi. Macam mana saya nak jual tinggi juga? Kita beli rumah ni dah ambil grant tau. So, kalau jual, kena bayar balik ke? Saya ada 3 bilik, nak jual rumah, nak beli 5 bilik atau EA. Mampu ke saya? Tahun I baru beli kondo. I pun nak juga. Mampu ke saya? Sorry lah guys, nampak sangat kita tak terjawab soalan-soalan you all. Tapi, kita tak sabar nak jawab soalan-soalan tu. Yuk, jumpa kita lah. Apa lagi guys? Picit nombor ni 87741551. Tapi buat masa ni, selamat menonton je guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Diharapkan anda semua dalam keadaan sihat. Dan yang mungkin baru saja tonton Puaka ni, kawan cakap, kena tengok. Okey, tengok tu boleh, terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe. Okey? Macam tu. Dan Nurul, business woman ni hati-hati ni. Kan kita punya cerita tu kan, daripada seorang, boleh katakan, in the industry, Betul. kena macam-macam. Tapi orang pula nampak apa kebaya biru tu semua kan. So sekarang dah okey. So soalan yang saya tujukan hari Khamis tu, saya cakap, kalau misalnya benda tu datang balik, apa you buat? Selisih. Boleh tak lah. Saya pun tak nak tengok dia lagi. Tapi benda ni memang saya tahu ada kemungkinan dia datang balik. Sebab tadi saya sebenarnya tak nak cerita macam mana berapa terperinci tentang benda ni. Berapa tahun yang lepas, saya mungkin waktu early 2003, somewhere about there. Sebenarnya dah ada orang cuba untuk keluarkan. Okay. Dan saya ingatkan waktu tu, tapi dia tak cakap tu saka. Mungkin is ready dah, benda tu dah ada detect. Okay, tapi dia datang balik. Sebab waktu tu kira ni definitely lepas saya zaman sekolah. So saya pun aktif dalam bidang seni tari. So okay, satu yang saya tak pasti, kalau benda ni masih ada, saya orang dia pemarah. Dan betul. Kalau macam orang buat sesuatu yang macam saya tak suka, ataupun mengecilkan hati saya, ataupun kasih saya marah, saya macam have that kind of I want to get even. Okay. Faham? And jadi orang tu yang waktu dulu tu, macam ada seseorang pernah cakap dengan saya, kau ni tak boleh marah tau. Kau kalau marah orang sakit. Oh ya. Waktu tu saya tak faham. Okay, minum. Tak boleh marah. Tak boleh kasi marah, atau kita pula sakit. Ais ada. Tu dulu. Dia nak minum lah, dia nak minum. Sejuk jadi waktu tu seperti yang saya katakan, saya aktif dalam bidang seni tari. So kami berlatih di tempat yang macam, tempat dia selalu macam kita praktis waktu malam lah. So kerja semua. jadi tempat gini memang selalu sunyi lah tempat saya berlatih tu. Dan waktu tu dulu kan saya biasa selalu ada mimpi. Dan saya selalu mimpi tempat yang saya menari tu, ada ular hitam besar selalu kat situ. Macam saya menari kat sini, dekat situ, tapi dalam mimpi. Tapi bila saya tak faham relation dia tu apa, that's the place saya hari-hari menari kat situ kan. Macam pergi praktis, nampak dia ular. So bila satu hari kita ada festival tempat luar negeri, bukan di Singapura, di Malaysia. Waktu tu saya macam saya actually sepatutnya menari lah untuk show tu. Tapi mungkin saya terlalu penat, saya ingatkan saya pingsan. Okay. Tapi bila saya sadar tu, guru tari saya cakap, tadi ada orang, tadi kau pingsan, tapi ada orang tegur, orang Malaysia tau, macam from another dance ini. So orang ni macam lalu je Pak Haji ni cakap, budak ni perlu bantuan. Dia cakap, kat Singapura ni ada tak orang yang macam boleh ubat-ubatkan? Dia cakap lah, kenapa? Dia cakap dia ada gangguan. Dia cakap gitu. Tak, dia bukan cakap ada gangguan, dia ada sesuatu dengan dia. So at that point of time, sebenarnya guru tari saya tak bilang. Dia cuma cakap, kau mungkin penat lah, tapi tak apa, nanti balik Singapura, kita arrangekan satu hari when you macam tak ada apa-apa, kita pergi berubat. So waktu tu
kira this is before tau, sebelum dia dah lepas saya nampak perempuan tua yang baju biru tu. So jadi waktu saya supposed to pergi tu, diorang call saya berkali-kali. Dia cakap tukang ubat daripada Johor ni, kita pergi ke Johor lah untuk berubat. Dia cakap orang yang berubat dari Johor ni, dia pesan nanti dia ni kalau nak datang mesti ada banyak sangkak, mesti ada banyak macam ada je lah benda yang menghalang untuk dia tak pergi. Saya punya handphone mati, totally flat. So I'm supposed to jumpa dia orang, tapi handphone saya mati. So dia macam tak nak pergilah, tak payahlah, that kind of thing tau. Tapi somehow macam tergerak hati waktu jalan-jalan kat shopping center tu, macam pinjam lah charging station, pakai on sekejap aja. Terus dia cakap, pergi ke tak ni? Masih pergi ke tak? Kita nak kena pergi tau malam ni. So dapatlah pergi. So bila pergi ke JB tempat ni, tukang ubat ni dia dah arwah dah meninggal lah. Dia lepas dia ubatkan saya, dia dah meninggal. So waktu orang tua ni, dia pun sama tahu, dia ubatkan kat living room. Saya jumpa semua orang, saya tak tahu selalunya orang ubat macam mana, tapi ni semua macam diorang macam walk openly kat living, kat ruang tamu dengan, tapi ada isteri dia kat sebelah saya. Jadi dia kat belakang, dia belakang saya macam tak tahu apa dia buat, tapi saya macam boleh rasa dia tak sentuh, tapi macam apalah yang dia buat belakang. Tapi somehow dia buat saya nangis banyak-banyak dan nangis, terus batuk dan muntah, macam benda-benda hitam gitu. Jadi lepas tu bila dah semua dah selesai, saya tanya, Yai tu apa? Like what just happened lah sebenarnya, apa yang ada? Dia cakap, ada orang yang dengki tempat my apa tu, tempat saya berdiri. Okay, ada orang yang dengki, tapi sekarang soalnya kau ada sesuatu yang jaga kau. So dia tak terima, dia buat orang tu lagi sakit. So bila dia buat orang tu lagi sakit, dia jadi return, which saya tak tahu, without me even realizing it. Something else is fighting. Something else dah macam dia tak boleh kasih amal. So dia pun cakap, kau tak boleh marah, you cannot macam tak happy dengan orang ke grudge orang tu boleh jadi sakit without you realizing. Macam really macam I tak percaya tau, to be honest. At that point of time I tak berapa percaya, macam ya ke agaknya orang-orang. Tapi by then again, orang ni dia tak minta saya duit ke apa-apa. Dia tak minta duit, as far as I know lah, tak payah kasih dia duit ke apa-apa. So there's no point dia nak bohong apa or come up with a macam story. Cuma dia cakap yang penting kau dah baik, dah tak ada benda ni, dah keluarkan. So I thought dah muntah apa, dah clear. Yes. So tu tahun 2003. Maybe 2003 2004 gitu. So until berlaku lagi is 2020. So jadi mungkin seperti mana yang Suzari tanya, ada possibility lah kalau InsyaAllah tak adalah. InsyaAllah tak ada. Sebab macam ustaz lain pula, Pukul lain pun cakap, memang orang yang ada saka ni, diorang akan kena baca macam pemisah tu. Ya. Tapi mungkin that time yang the first one tak baca apa-apa kan? Tak ada. Dia cuma keluarkan je. So yang ni dah baca mungkin that's it. Ya. Kontrak ayat pemisah. Macam break contract. Then for myself is saya cubalah macam not to. Actually I tak suka tengok cerita movie horror also. Triggers. Yeah. Macam for example there's a movie KKN Desa Penari. You watch that show? Yes, I watch. KKN Desa Penari kan? Yes. So cerita tu actually tak seram kan? Tak. But it's unique lah, lain daripada lain. Okay, you should tengok. So cerita dia kau boring-boring tak nak. Tak nak. Cerita dia true story. Cerita dia based on true story. Tahu. Jadi kenapa it trigger pada I? Sebab cerita tu dia tak sebenarnya macam hantu gitu tak. Tahu. Tapi cerita tu if you notice sama. Budak tu, perempuan tu datang, dia datang desa tu pasal dia the chosen one. Orang lain minum kopi tu pahit, dia minum manis. Ni tak. Kalau you minum manis means you have ada sesuatu. Dan kemudian salah satu daripada kawan dia tu, that small girl yang pakai tudung tu kan, dia ada saka. Correct. So dia ada nenek dia dengan dia. So sampai macam yang part nak berpisah, dia tak nak berpisah, itu trigger. Yang satu part dia berbual suara macam exorcist tu. Correct. Yang kononnya roh nenek dia tu. Konyak kau
Macam tu. Betul. Something like that. So tu macam bila I tengok, I demam tau balik tengok movie tu. I think so much about that. Terus macam trigger. So ever since that, kalau movie-movie pasal benda-benda gini yang related dengan apa yang berlaku tu. Pasal I takut lah. Macam I tak takut, I dididik daripada kecil, kita tak patutnya takut benda-benda ni. Jin ni semua is the lowest of the lowest. Cuma teringat-ingat aja gitu. Cuma of course kalau it affects dia macam I tak nak balik kepada that phase yang macam buat saya sedih, rasa faham. You know, the depression tu betul tau. Dia macam sedih sangat. Macam kenapa aku tak nak berpisah dengan benda ni, until I come to realize I don't need this lah. Tak perlu. Faham. Faham. And as for anger itself, I feel me as a person, sejak dah tak ada benda ni, dah tak ada rasa macam easily Triggered easily triggered. And kalau macam tak ada mimpi, kalau tidur tu dulu macam forever, macam orang cakap sleep paralysis. Tempat-tempat yang macam, for example, I pergi resort, nanti I see my kids, anak-anak I semua, nanti I nampak satu budak lari-lari, nanti but situation dia macam sama, macam gitu. Nanti bangun tidur is still the same thing. So it's like, dulu ni semua benda yang normal for me, which is sekarang dah tak ada. So cuma I think that kalau for myself, maybe I try my very best to, not say I'm a perfect Muslim lah, tapi try lah zikir ni semua, whatever I can to avoid fikirkan tentang benda-benda macam ini. Dan kalau I feel, my advice kalau sesiapa kat luar sana, macam you feel that you ada doubts, macam, tapi kadang-kadang it's a psychology thing. Ada orang yang cakap, saya perlukan ruqyah, saya ada sesuatu, tapi actually it's all in the mind kan. Maybe to be sure, just pergi je jumpa lah. je. Jumpa kan. Macam that's why bila ustaz yang first ruqyahkan saya tu, dia test dulu, dia bacakan ayat-ayat tu, dia tengok ada reaction tak, ada tak any reaction. Tapi bila suddenly I duduk upright, baca surah Baqarah along dengan dia tu, macam that thing is challenging dia tau. Dia pun terkejut juga. Dia cakap bila dia terkejut, dia cakap bila I baca sekali, macam benda-benda ni kadang macam, kau boleh baca, aku pun boleh baca. Correct, yeah. As for tempat tu yang dulu saya kerja tu, sekarang dah tak ada. Jadi orang-orang semua tak payah risau tentang tempat tu. Tapi after all yang buat yang jadi macam interesting is, after a while kan, kita yang kerja kat situ selepas 3 tahun, kita dah jadi macam, kita dah kenal lah dengan benda tu, sampai kita tengok CCTV ada. Dia boleh jenguk. Gitu dia ada lebih daripada satu benda kat situ. Gitu. Dia lebih ada satu benda. Dia ada yang kakak tu. Mana CCTV record tu? Nanti kalau sekarang pun masih nampak tak sekarang tempat tu? Tak tahu lah, tempat tu dah tutup. Dah tutup. Pasal macam nampak dia macam kalau dulu orang buat kerja macam lagi buat sesuatu lah, dia lagi buat orang tentang tengah prepare something tu, nanti tak tahu benda seberat-beratnya macam teko boleh jatuh, kedebuk, dia macam tolak lah, nanti pintu terbuka. So kita macam blame each other, kau semua tak lock pintu pasal pintu ni ni. So satu kali tu kita macam, okay, kita tengok CCTV, like dia cakap aku dah lock. Macam mana pintu boleh terbuka? So kita tengok CCTV. Bila kita tengok CCTV, pintu tu terbuka sendiri. Suddenly ada benda jenguk. Macam macam jenguk. Nak kerja situ. Dia nak kerja situ. Tapi after all kita macam realise, siapa yang dah lama kerja situ, dia tak ganggu. Tak ada nak shoot kat situ. Nak shoot di situ? Puaka session nak shoot. Cubalah. Dah tutup kedai, kita tak nak kacau bisnes, baru kita buat shoot. Tapi kan orang-orang yang ada bisnes di situ, macam Derek tu banyak kedai kan, ada satu kedai yang popular kat sebelah tu, yang sampai sekarang banyak orang pergi situ. Diorang semua tahu tau tempat tu. Sampai macam kadang-kadang kita balik lambat. For me last time bila I was pengurus, I selalu, I tak tahu, I lagi suka buat kerja bila senyap-senyap, I buat closing, dah buat apa semua. Sometimes I just do my work, sometimes dah lepas pukul 12, 1, dan baru nak balik. So sometimes diorang pesanan cakap, Dik janganlah sampai malam-malam. Tempat ni banyak jin.
Semua orang tahu. Diorang tahu. So tempat tu dah lama kan. Tapi saya rasa yang macam setiap tempat tu kita tak payah ganggu. Mungkin pada kita as a being macam diorang tu shouldn't be there. Tapi benda tu dah sentiasa kat situ apa. Leave it lah. Biarlah dia kat situ. Cuma kita tak nak tengok je. Kan kawasan tu memang kawasan tu pun macam hotspot kan semua. Hotspot. Seluruh kawasan tanah tu Seluruh kawasan tanah tu dan kedai-kedai neighbours kita. Kita something about that area kan. Apa yang terjadi kat kedai ni, kedai sana tahu. So dia punya network cepat gila, semua orang tahu. So kita selalu dengar juga dengan kedai-kedai lain. Satu tempat tu kalau saya cakap tempat ni semua orang dah tahu lah kat mana kawasan tu, tapi tak tahu lah kat tempat ni kat mana kan. Kat situ ada berbuai tu kan. Correct. Kat berbuai tu you tahu tak, situ ada satu macam kubur ataupun makam besar. Ya. Kubur ataupun makam. Banyak orang tak perasan. Tak perasan. Tak tahu kan? Ada. You're not a Singaporean. Pergilah di situ. Nanti dia taruh macam cone colour orange ke. Dan pokok besar yang dekat sebelah situ, saya dengar dia dah lama sangat, memang berpuluhan tahun. Tak dikorek. Daripada zaman kira situ tu dulu daerah istana. Kat luar sebelah je. Jadi sebelah istana tu sebenarnya si kuning tu tempat tu dah go through macam-macam orang dulu kan, kalau waktu apa tu macam royalty ni semua. Diorang dulu tak ada lah undang-undang tu betul. Ni dia keturunannya orang tahu yang cerita dengan I, cause dulu I pernah di tempat kuning tu. So dia cakap banyak adalah pembunuhan ni semua di situ. It's like you nak stay di situ, you want to be there, you got to be like more powerful. So a lot of killing happen kat situ kan. Dulu zaman dulu. So you boleh imagine. Tempat tu pun happening yang tempat kuning tu. Sebab kat taman warisan pula. Yalah, taman warisan. Ya, sebelah dia. Taman warisan pun kat situ ada makam. Di mana? Taman warisan. Makam di taman warisan di mana? Kat belakang dia ada toilet, ada makam. Okay. Pun orang tak tahu. Makam orang yang ada ternama juga. Kalau semua jalan-jalan ke sana ke apa, bukan cakap apa, ni macam makam kan, ziarah ke apa. Tak silap yang buat, orang dah bagi tahu. Sebab tu Cik Som tu ceritakan dulu. Dia cerita apa tahu, dia tengah bincang-bincang penari-penari dia semua, anak-anak buah dia. Nak kat maghrib, lepas tu ada pakcik baju jubah kat tepi tu. Macam dia cakap it's time macam maghrib. Nak dekat maghrib. So tu dah gitu terus jalan kat situ hilang. So Cik Som cakap kat situ ada makam. Kita pun tahu makam apa. Memang tak, bukan makam tu besar-besar gitu kan. Betul. So kita pun dah cakap makam lah, ingat kan nak check lah. Dia warning juga kan nak check kan makam kat sebelah mana. Dah lupa kan. Sekali ternampak YouTube orang Malaysia cover macam history of Singapore gitu-gitu. Cepat ya. Jadi orang Singapore sepatutnya lebih tahu. Orang Singapore kan terbalik laju. Orang Malaysia yang datang sini, dia check dia masuk masjid Sultan kan, kubur makam kat tu. Dia cakap, dia masuk dalam cakap tau, ini tak ada apa-apa ni, kosong sini. Tapi saya rasa getaran dekat luar. Sebelum masuk saya ada getaran kat luar, tapi masuk ni macam aman. Ni bukan, makan ni kosong. Tapi minta maaf ya orang-orang Masjid Sultan, tantan cakap jadi kau papan ni video tu yang cakap, bukan saya. Content. Lepas tu dia cakap kat sebelah kat luar tu si dia ni keluar, adik-beradik keluar sampai ke taman warisan punya luar. Time tu tutup. Taman warisan tutup, tapi keluar cakap getaran kat sini. Terus dia masukkan handphone dia, kamera. Tu dia nampak tak tu makam tu kat situ. Patutlah kat sini. Sebab dia ada related dengan raja apa. Ada orang something Jadi tempat yang kuning tu dulu keluarga kerabat. Diorang ada yang tak tinggal dalam istana. Yang di taman warisan dulu istana. Jadi diorang semua ramai-ramai. It's like a mansion kan, yang tempat kuning tu. Yes. Diorang semua tinggal di situ. Jadi tempat tu pun happening lah. Pasal dah ada banyak kejadian. Dan di situ, kalau you pergi sana sekarang, Sampai sekarang dia ada satu cermin yang besar sekali. Bila masuk itu dia masih ada. Diorang kekalkan cermin tu, masih ada lagi kat, sekarang dia jadi kedai makan lah. Yes. Cantik lah tu. Ada sesuatu tentang cermin tu juga. Itu cerita juga. Yes.
Nak cerita silakan. Tak lah. Mari kita sambung pasal cermin. Last cerita, last cermin. I nak beli yang Magic Clean. Tak pasal Mirror I on pernah the go wall. through as a penari. I was Menari kat di sana. situ, di situ. Penari raja. Taman Wat Penari feeling yang raja. penari di raja. Tak, sebab waktu tempat tu baru saja dia orang macam barukan. Dia jadi restoran Pak Sirih. Ingat Betul. tak? Kan, jadi di situ selalu diorang buat macam ala-ala buat keramaian ala-ala di raja. Jadi saya dulu kalau dah siap dah cantik, dah nak ready nak show, saya suka macam berdiri kat depan cermin tu. Dan lepas tu sampai satu kali ada arwah instructor saya ni, dia tegur, dia cakap, asal kau habit mesti nak kena berdiri kat depan cermin ni. Macam tak tahulah, macam aku rasa macam cermin ni bila berdiri macam nampak cantik. Like there's something about that cermin yang buat you rasa macam you nak stand. Dia cakap tak boleh lama-lama cermin ni, sebab cermin ni dah lama sangat ada daripada zaman dulu. So tapi memang ada story lah. Dia cakap jangan nanti terikut je, something like that. Jadi memang dia cermin tu sampai sekarang masih ada tau. Dia super huge cermin. Sekarang bukan kedai makan kan? Kedai makan? Masih lagi. Kedai makan lagi. So sana kedai makan, kalau siapa nak pergi sana bukan seram-seram ni, bukan apa kan, ni mungkin diri kita yang rasa gitu-gitu, padahal mungkin tak ada. Tapi kedai makan ni sedap sekali. Memang sedap. Nak cakap apa nasi ambeng macam itu. You should try pergi sana makan nasi ambeng. Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Terima kasih. Kena share story bagi you all kat luar sana yang mempunyai saka. Jangan malu-malu, jangan macam rasa macam itu, pergi je berubat. Pergi je. Apa orang nak cakap, biarkan rasakan you all sembuh sendiri. Kan? Betul. Sekarang bukan kita minta pun kan. Dia turun-temurun kita pun tak tahu, tiba-tiba kita yang ada. And macam kalau sesiapa yang rasa nak keluarkan saka, ataupun mungkin kadang orang hantar, dia memang proses dia sakit. Kalau untuk mereka yang macam kena go through rounds and rounds of ruqyah, sebenarnya saya go through ruqyah tu setahun kan. Macam dia sendiri cakap, orang ruqyah cakap, dia tak boleh jadi this week, buat next week. Macam you go doktor, pergi lagi, tak boleh, tak cukup tenaga. Dia really draining. Kalau hari ni saya buat nak ruqyah, recover lagi, usually jadi kalau saya buat ruqyah, the next day saya tak kerja, I'll be like at home tidur. So jangan putus asa. Like jangan rasa that alah malas macam tu semua benda-benda yang jin or whatever mungkin manipulate you, dia tak nak keluar. Betul. Dia dah selesa being with you kan. Gitu. Nak habis kau. So, dia macam dia main jiwa kita. So you all kena kuat, okay? You all kena kuat, lalui je. Nak baik kan? Macam tu. Kita doakan semoga berjalan lancar lah, dipermudahkan segalanya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk awak. Okey, bagi korang kat luar sana yang mungkin kat rumah tu ada gangguan, panggil peruqyah. Kalau kat rumah tu rasa-rasa nak jual, nak pindah tempat besar, tempat kecil ke apa, boleh telefon Dekat MSG. Betul. Okey, untuk you all semua, jaga diri, jaga kesihatan. Ingat puaka tak kena usia. Apa-apa pun jangan takut pada mereka, tapi takut pada Allah SWT. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkataan saka ataupun kita tahu jin leluhur ataupun jin nasab, ini bahasa yang sering kita dengarkan orang-orang kita mengatakannya lah. Jadi istilah ni mungkin tidak asing bagi kita lagi. Di antara tanda saka yang jelas ialah kita selalu nampak benda yang sama ataupun sosok makhluk yang sama dari masa ke semasa. Yang pandangan lebih kuat mengatakan bahawa kita nampak benda ni sejak zaman kita kecil, zaman remaja sampailah zaman dewasa. Kalau kita sering nampak, maka ini di antara tanda yang jelas bahawa kita ni mungkin atau berkemungkinan terkena gangguan saka. Di antara amalan yang baik, pertama sekali, kalau kita dalam keadaan dalam mimpi yang kita boleh kawal, kalaulah. Pertama sekali, kalau diberikan apa-apa keris, barang-barang yang pelik, bayi, ataupun contoh diberikan uri, diberikan daging, diberikan kain, benda ikatan, jangan diambil walaupun dalam mimpi tersebut. Selagi mana kita dapat melawan, maka lawanlah semampunya lah. Kalau dalam mimpi tu no choice, kita terima, maka kita harap tak ada apa-apa yang berlaku. Keduanya, sebelum tidur jangan lupa, di antara amalan yang paling warid, kira paling kuat, 3 qul. Kalau tak mampu 3 qul, baca suratul Fatihah. Kalau terlupa, paling-paling jangan lupa baca doa tidur lah. Itu yang paling penting. Contoh bismikallahumma ahya wa amut, ataupun bismikallahumma amut wa ahya. Ketiga,
Ni kalau orang Melayu cakap sebelum tidur cuci kaki, betul? Ataupun balik rumah cuci kaki. Tapi yang maksud cuci kaki ialah berwuduk. Kerana berwuduk ni last sekali dia akan end up kat kaki kita. InsyaAllah. Dan posisi yang paling baik untuk tidur, pertama sekali lah kalau kita terkena gangguan saka ni, biasa dia akan mula ganggu dari mimpi dulu. Jadi bila kita nak tidur, kalau ikut sunnah Rasulullah SAW, tidur ke kanan, miring, letakkan tangan di pipi, maka tidurlah. InsyaAllah. Dan yang terakhir, kalau kena gangguan saka, kita cakaplah contohlah you dah buat macam-macam masih kena, orang yang terkena tu dia perlu beramal dengan ruqyah syar'iyah. Maksudnya dia tu perlu ada ilmu untuk amalkan supaya dijauhkan daripada gangguan jin saka. Dan kita doa pada Allah SWT sampailah akhirnya maka saka tu akan orang kata berpisah dengan kita. Apa-apa pun ingat, jangan takut kepada mereka, hanya takut kepada Allah SWT.